A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya hormati Cikgu Muhammad Abdul Fadli bin Siddiq selaku SISC plus PPD Daro, yang saya hormati rakan-rakan guru dan juga ahli-ahli kumpulan. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya berhasrat untuk berkongsi tentang kajian tindakan yang telah dibincangkan oleh Panitia Pendidikan Islam SK Tanjung Manis. Jadi tajuk kajian tindakan yang telah kami pilih ialah meningkatkan kemahiran menghafaz surah Al-Qad dengan menggunakan kad poket hafazan dalam kalangan murid tahun 5. Jadi senarai ahli kumpulan saya sendiri, kemudian dengan Ustazah Nur Azrin binti Salihin, Ustazah Fatin Nur Izzati binti Cik Ibrahim dan juga Cikgu Raisah binti Sejen, di mana kami dari SK Tanjung Manis. Jadi yang pertamanya ialah pemerhatian mengapa kajian tindakan ini dilakukan. Jadi berdasarkan pemerhatian semasa sesi pengajaran dan pembelajaran yang lepas, pencapaian murid dalam bidang hafazan agak lemah. Jadi dalam mana-mana sesi hafazan, apa-apa surah sekalipun didapati ada murid yang lemah di dalam sesi hafazan. Termasuklah juga surah Al-Qad. Jadi surah Al-Qad ini dipilih kerana ianya ialah silibus daripada silibus Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam tahun 5. Kemudian murid agak susah untuk menghafaz surah. Jadi bila susah nak hafaz tu menjadikan hafazan mereka dari masa ke masa semakin lemah. Jadi bukan sahaja surah Al-Qad, jadi surah-surah yang lain pun kebanyakannya ada yang begitu juga. Semuanya surah Al-Qad ni dipilih untuk sebagai silibus mereka dalam tajuk tahun 5 pendidikan Islam. Jadi terdapat beberapa orang murid tahun 5 Kenanga tidak dapat menghafaz surah Al-Qad daripada ayat 1 hingga 5. Jadi keseluruhan ayat surah Al-Qad ini ialah daripada ayat 1 hingga 5, bermula daripada inna anzalnahu fi lailatul qadr sehinggalah yang terakhir salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi daripada keseluruhan murid tahun 5 Kenanga yang dikenal pasti itu, hampir separuh daripada murid kelas tersebut tidak menghafaz surah Al-Qad ayat 1 dengan 5 dengan betul. Jadi tidak dapat menghafaz dengan baik. Itu ialah pemerhatian untuk kajian tindakan ini. Seterusnya refleksi yang kami dapati daripada sesi hafazan murid-murid. Sebagian murid tidak mampu menghafaz bacaan ayat surah Al-Qad dengan betul. Jadi selain daripada menghafaz, jika kita meminta mereka membaca dengan melihat mushaf ke ataupun buku teks yang ada surah Al-Qad pun, mereka tidak dapat membaca dengan baik, contohnya dengan bertajwid serta sebutan makhraj huruf dan sebagainya. Jadi apatah lagi kalau untuk menghafaz. Jadi menghafaz bacaan pun mereka masih lagi tidak dapat membaca dengan bertajwid dan sebagainya. Kemudian ada murid yang hanya mendapat hingga 1 hingga 2 ayat sahaja. Daripada 5 ayat tu ada yang hanya boleh berjaya menghafaz 1 hingga 2 sahaja. Dan hal ini menyebabkan murid sukar untuk menjawab soalan dan tidak mencapai objektif pembelajaran surah Al-Qad pada hari itu. Jadi bacaan murid tidak menepati bacaan sebenar dalam Al-Quran seperti yang dinyatakan di pendahuluan tadi, merangkumi tajwid, sebutan makhraj huruf, sifat huruf dan sebagainya. Hal ini adalah berpunca daripada murid mudah hilang tempuan di dalam kelas, di samping pencapaian yang agak lemah dalam menghafaz ayat Al-Quran, dan bahan bantu mengajar yang digunakan kurang menarik minat murid-murid. Jadi mungkin secara psikologinya mereka hanya melihat kepada mushaf sahaja. Jadi mungkin kaedah itu tidak berapa menarik perhatian murid-murid untuk membaca ataupun menghafaz surah Al-Qad itu.
Seterusnya, perancangan kajian tindakan ini. Jadi sasaran kajian ini kita sasarkan kepada 5 orang murid tahun 5 Kenanga yang betul-betul lemah dan tidak dapat menghafaz surah dengan baik. Jadi objektif kajian ini ialah mengenal pasti tahap kelemahan kemahiran menghafaz murid dalam surah Al-Qad ayat 1 hingga 5 dan juga untuk membantu meningkatkan kemahiran menghafaz surah Al-Qad dengan menggunakan kad poket hafazan. Seterusnya ialah strategi. Jadi strategi kajian tindakan ini ialah pertamanya sekali ialah mengenal pasti masalah semasa sesi PDPC berlangsung. Di mana guru yang mengajar Pendidikan Islam tahun 5 itu telah pun membuat sesi pemerhatian sewaktu PDP dijalankan semasa surah Al-Qad ini diajar oleh guru tersebut. Dan untuk penyelidikan tinjauan awal, kemudian perancangan membina intervensi kad poket hafazan dan seterusnya pelaksanaan tindakan menggunakan kad poket hafazan dalam PDP. Jadi intervensi yang dirancang ialah kad poket hafazan menggunakan kaedah akronim, tikrar dan tasmik. Akronim ni ialah kalau kita bahasa Melayu singkatan perkataan, contoh contoh UPSI katakan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, akronim dia UPSI. Jadi akronim yang kami fikirkan dalam surah Al-Qad ini ialah meletakkan pangkal huruf di depan. Contoh kalau ayat pertama tu inna anzalnahu fi lailatul qadr, so pangkal akronim dia depan inna, contoh dia kan. Kemudian tikrar. Tikrar ni ialah istilah Arab bermaksud pengulangan. Jadi selain mereka menghafal menggunakan kad, mereka juga diminta untuk sentiasa mengulangi hafazan dari masa ke semasa dan juga tasmik. Tasmik ini di mana murid memperdengarkan bacaan dan guru menyemak bacaan atau hafazan itu. Kemudian kad poket hafazan bersaiz kecil dan mudah dibawa ke mana-mana oleh murid. Dan kad yang terdiri pada pelbagai warna akan dapat menarik perhatian murid untuk menghafaz surah Al-Qad tersebut. Jadi kaedah pengumpulan data ialah berdasarkan ujian saringan, iaitu ujian lisan yang dijalankan oleh guru terhadap 5 sampel murid itu sendiri dan juga analisis dokumen. Analisis dokumen ini merangkumi lembaran kerja yang diedarkan semasa sesi PDPC berlangsung dan difokuskan kepada 5 orang yang telah yang dikenal pasti yang agak lemah dalam hafazan. Itu untuk analisis dokumen. Jadi pelaksanaan tindakan yang terlibat ialah 5 orang murid tahun 5 Kenanga yang lemah dalam menghafaz surah dan dilakukan sepanjang pengajaran dan pembelajaran subjek pendidikan Islam. Jadi selain daripada maksud dari masa ke semasa mereka di update ataupun dari masa ke semasa diminta memperdengarkan bacaan surah tersebut dan apa yang dilakukan ialah dengan menggunakan intervensi kad poket hafazan. Jadi bagaimana ia dilakukan? Pertama sekali kad poket tersebut diagihkan kepada murid berkenaan dan murid akan membaca ayat berdasarkan kaedah iaitu kalimah awal dalam sesuatu ayat yang kaedah akronim tadi. Kemudian murid akan mengulangi bacaan berulang kembali sambil melihat pada kad tersebut iaitu kaedah tikrar ataupun tikrar ni ialah istilah Arab di mana membawa maksud pengulangan, ulangan berkali-kali. Kemudian sebelum pelajar tersebut menghafal di depan guru, guru akan memberikan masa kepada murid untuk membaca ayat tersebut tanpa melihat pada kad poket. Jadi sebelum murid itu dikendaki menghafaz, guru terlebih dahulu memberi ruang sedikit masa murid melihat dahulu pada kad poket dan kemudian meminta murid tersebut membaca tanpa melihat kad poket, iaitu semasa sesi hafazan dilakukan di hadapan guru. Dan bacaan murid akan direkodkan oleh guru yang mendengar tasmik bacaan pelajar tersebut.
Jadi kitaran 2A membuat pemerhatian iaitu dapatan daripada kajian tidak daripada kajian. Jadi adakah kad poket hafazan membantu murid menghafaz surah Al-Qad? Ya, kad poket hafazan sangat membantu murid fokus untuk menghafaz surah Al-Qad. Hal ini dapat dibuktikan dengan data analisis dokumen berikut iaitu dengan melalui ujian lisan yang telah dijalankan. Jadi ini ialah penjadualan ujian lisan data dokumen yang dijalankan kepada kelima-lima murid. Ada 3 kali ujian saringan di situ. Jadi contohnya murid A, ujian yang kali pertama guru tersebut meminta diperdengarkan bacaan. Murid tersebut kali pertama dia dapat memperdengarkan hafazan 2 daripada 5 ayat. Kemudian murid A pada ujian yang kedua dapat menghafaz 4 daripada 5 ayat. Kemudian pada murid A juga pada ujian yang ketiga dia berjaya menghafal ke-5 ayat. Jadi dalam kalangan 5 peserta ini terdapat juga murid yang tidak dapat menghafaz ke-5 ayat pada ujian saringan yang terakhir iaitu pada ujian yang ketiga. Di mana murid E pada ujian yang ketiga pada awalnya dia dapat membaca 5/5 ayat, kemudian turun 3/5 ayat kemungkinan mungkin tidak mengulangi sesi hafazan dan sebagainya. Jadi mungkin menyebabkan mungkin terlupa dan sebagainya. Dan terdapat juga murid E yang ujian pertama 1/1 daripada 5 ayat, ujian 2 daripada 5 ayat. Dan ada juga yang tidak dapat menghafaz ke-5 ayat surah Al-Qad tersebut. Jadi merefleksi. Jadi setiap kali PDVC, 5 orang murid yang berfokus berkenaan dipanggil untuk disemak bacaan secara lisan, iaitu secara talaki musyafahah. Murid diberi peluang untuk melihat kad poket hafazan dalam tempoh beberapa minit sekiranya mereka belum menghafal. Jadi sebelum itu mereka diberi ruang dulu untuk melihat seimbas lalu kad. Kemudian murid diminta untuk menutup semula kad poket hafazan semasa mempertengahkan bacaan surah. Dan hasil daripada analisis data tersebut didapati 4 orang murid dapat menguasai dan mencapai objektif kajian ini, manakala seorang murid tidak dapat menghafaz surah Al-Qad sepenuhnya iaitu 5/5 ayat. Dan murid yang tidak menguasai ini diberi tempoh untuk menghafaz kembali surah Al-Qad dan akan disemak dari masa ke semasa. Jadi murid-murid yang tidak dapat menghafaz ini akan sentiasa diberi ruang untuk dari masa ke semasa untuk disemak bacaan hafazan mereka. Jadi kelebihan kad poket hafazan pertamanya ia mudah dibawa ke mana-mana, jadi murid boleh membawa ke sekolah ataupun boleh dibawa ke rumah, boleh dibawa pulang ke rumah untuk dibaca dan pada bila-bila masa, dan membantu murid menghafaz surah sebab saiznya yang kecil dan mudah dibawa tadi. Dan seterusnya kad poket hafazan ini juga dapat menarik perhatian murid. Kerana mungkin secara psikologinya bila ada bahan yang bersifat selain daripada mushaf Al-Quran, mereka lebih tertarik untuk membaca. Jadi sekadar itu pembentangan perkongsian kecil daripada kumpulan kami. Okey, tahniah Ustaz. Jadi begitulah tadi pembentangan daripada kumpulan Ustaz Faris dan rakan-rakan. Kita tengok balik daripada mula lah. Okey, jadi kita lihat terlebih dahulu ingin merakamkan syabas dan tahniahlah kepada pasukan ini. Ustaz Faris, Nur Azrin, Fatin Nur Izzati dan juga Raisah. Okey.
Ya, saya memang nampaklah daripada apa yang dibentangkan tu memang nawaitu kita tu nak apa nak bantu murid tu supaya dia hafal. Supaya dia hafal kat sini. Apa yang Ustaz dah buat tu dah cantik dah. Dah cantik dah. Okey, dah cantik dah. Jadi alhamdulillah apa yang Ustaz dah bentang tu memang menambahkan impact. Cumanya apa yang saya sampaikan lepas ni, saya pesan lepas ni lebih kepada cadangan untuk penambahbaikan. Okey, untuk cadangan untuk penambahbaikan. Alright, kita lihat tajuk terlebih dahulu. Tajuknya meningkatkan kemahiran menghafaz surah Al-Qad menggunakan kad poket hafazan dalam kalangan murid tahun 5. Tajuk ni detail dah, tajuk ni detail dah. Cumanya nak tahulah daripada ustaz juga. Kemahiran menghafaz. Adakah ianya dalam silibus tak? Kemahiran menghafaz. Yang saya tahulah macam dalam bahasa, dalam BM ke BI ke, dia ada kemahiran membaca, dia ada kemahiran menulis, dia ada kemahiran mendengar. Yang ini kemahiran menghafaz ni, itulah saya nak tanya, mungkin saya tak tahu kot. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada saya macam mana? Terima kasih cikgu. Kemahiran menghafaz juga salah satu daripada elemen di dalam silibus pendidikan Islam, di mana selain menyebut, mendengar, kemudian mengikut guru secara talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah ini ialah baca ikut guru. Contoh guru membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadr, kemudian murid mengikut, itu ialah kaedah talaqi musyafahah. Dan hafazan juga ialah satu komponen dalam silibus pendidikan Islam untuk murid menghafaz surah yang uh, ada di dalam sukatan mata pelajaran. Okey. Jadi yang itu saya nak confirmkan dululah, sebabnya bukannya apa. Memang kalau orang yang bukan aliran pendidikan Islam kan, orang kan pelik bah. Sebab dalam subjek-subjek lain dia tak ada kemahiran menghafaz. Dalam subjek-subjek lain dia tak ada kemahiran menghafaz. Jadi satu saya tanya dulu. Sebab kalau adanya kemahiran menghafaz seperti mana yang tertakluk ataupun termaktub dalam silibus, maksudnya memang ustaz kena ajarlah, kemahiran menghafaz tu. Okey. Jadi surah Al-Qad menggunakan kad poket hafazan. Jadi daripada tajuk ni sebenarnya saya nak pujilah ustaz dan rakan-rakan. Memang straightforward, kita tahu apa yang ustaz nak wujudkan di situ adalah kad poket. Kad poket. Kad poket hafazan dalam kalangan murid tahun 5. Cumanya tadi kan ustaz, cumanya tadi ini untuk penambahbaikan lah, untuk penambahbaikan. Mungkin Ustaz boleh menggunakan nama yang catchy sikit. Catchy. Nama yang apa kata orang yang menarik lah, yang menarik sikit. Kalau kat poket ni macam biasa je kita dengar kan. Memang pun kat poket, tapi letaklah nama macam contoh kad tinta ke ataupun kad interaktif ke, ataupun bagi brand. Hafiz. Ini kita menggunakan konsep Hafiz. Contoh. Jadi daripada situ baru ada wow dia lagi. Orang kata apa benda Hafiz ni, dia nak lebih tahu kan. Jadi orang tu pun akan baca. Okey, ini kad poket hafazan dalam kalangan murid tahun 5. Okey, ini baru cerita hal tajuk baru cerita hal tajuk. Okey, kita lihat dekat pemerhatian. Okey, seperti biasa dekat bahagian pemerhatian ni kan. Dekat bahagian pemerhatian ni, berdasarkan pemerhatian semasa ni. Okey, murid agak susah untuk menghafaz surah. Okey, seperti biasa, kalau dalam pemerhatian selalu saya nasihatkan, pemerhatian ni perlulah adanya data. Data. Data perlu ada. Jadi macam contoh kan, Ustaz cakap dalam yang ayat pertama tu, berdasarkan pemerhatian semasa PDP yang lepas, pencapaian murid dalam bidang hafazan agak lemah. So, apa kata kuncinya di sana? Pencapaian. Kan? Jadi, pencapaian tu Ustaz perlu keluarkan dulu markah pencapaian tu. Daripada sana, berapa orang budak ni tadi? Budak tahun 5 ni berapa orang? Yang difokuskan lima orang cikgu. Tak. Dia punya keseluruhan kelas. 27 orang Berapa cikgu. 27. 27 Ya. Kejap. Halo. Ya, saya tengah membentang. Ada kajian membentang. Ya. Okey. Baik.
Okey, ada gangguan. Okey. Okey, 27 tadi Ustaz. Bukannya Ya, apa Ustaz, dalam pemerhatian ni biasanya lah kita buat macam ni. Dalam 27 orang, murid yang ada dalam kelas tahun 5 tu kita susun dia, kita keluarkan data dia. Lepas tu daripada data tu tadi, contohlah data tu berkaitan dengan hafazan. Dalam ramai-ramai budak tu yang 27 orang betul 27 orang dalam ya. ramai-ramai budak 27 orang tu, rupa-rupanya Ustaz kenal pasti bahawa ada 5 orang budak yang lemah. Gitu. Jadi data tu yang saya maksudkan. Biarlah dia jelas kenapa kita pilih ataupun kata Ustaz tadi nak fokus kepada 5 orang. Jadi, bahagian tu Ya. Okey, lepas tu Ustaz boleh detailkan lagi. Murid agak susah untuk menghafaz surah. Macam mana? Yang murid agak susah menghafaz surah ni, biasanya lah, macam mana Ustaz dapat kenal pasti budak tu agak susah? Ni saya nak dengar lah jawapan Ustaz. Biasanya kalau semakan hafazan dijalankan, bila kadang-kadang kita bagi ruang masa untuk mereka menghafaz surah kan. Kadang-kadang mungkin satu kali itu mungkin 1-2 ayat dahulu kan. Kemudian mereka nak mendapatkan 1-2 ayat tu pun agak mungkin ada yang langsung pada peringkat awal tak boleh untuk menghafaz. Jadi Okey. itu yang kita, Okey, jadi itu ya. jadi itu apa tadi? boleh tambahkan. Jadi okey, jadi apa ni yang saya faham, kalau nak menghafaz surah ni macam cerita Ustaz tadi, macam apa yang Ustaz cakap tadi, budak tu dia mengambil masa nak membaca dia masih sangkut-sangkut tak? Bacaan dia masih lagi bersangkut-sangkut kan. Macam kita sebelum meminta mereka untuk menghafaz, kita minta mereka baca berpandukan pada buku teks atau mushaf terlebih dahulu. Kadang-kadang sebelum nak hafal, mereka membaca dengan melihat teks pun ada yang tak lancar lagi, cikgu. Macam Okey. takut-takut baca kan. Okey. So mungkin ni untuk penambahbaikan lah Ustaz. Dekat bahagian Ya. agak susah ni maksudnya Ustaz perlu jelaskan lagi apa definisi agak susah tu. Mungkin dari segi apa yang Ustaz cakap, Ustaz beritahu tadi, masih sangkut-sangkut baca kan, bacaan masih sangkut-sangkut. Lepas tu dari segi mengingat dia mengambil masa yang lama kan. Tu ciri-ciri dia. Jadi ciri-ciri tu tadi macam mana Ustaz dapat kenal pasti? Melalui ujian ke ataupun kalau saya lihat memang sebaiknya memang melalui pemerhatian anak. Melalui pemerhatian daripada apa yang Ustaz perhatikan, memang sahlah budak ni menghadapi kesukaran ataupun agak susah untuk menghafal oleh kerana dia tu masih baca sangkut-sangkut. Lepas tu dia punya nak menghafal tu pun ambil masa yang panjang. Jadi untuk itu dekat bahagian pemerhatian tu kan, bahagian pemerhatian tu Ustaz buatlah jadual. Ustaz buat jadual. Ni cadangan ya untuk penambahbaikan untuk kasih dia up lagi. Ustaz buat jadual di sisi pemerhatian tu. Jadual macam budak yang 5 orang tu ataupun lagi satu kelas tu 27 orang. Berapa lama tempoh yang dia ambil untuk budak ni kadang benda ni kan saya faham benda ni kita nak suruh budak hafal, dia bukannya masa mula kelas kita bagi dia surah lepas tu suruh dia hafal terus dia dapat hafal, tak, dia memang ambil masa juga kan. Jadi bila dia ambil masa, jadi budak tu berada dengan keluarga dia kan, berada dengan keluarga dia apa semua, jadi dia kalau saya lihat agak susah ni dia lihat saya melihat dia lebih kepada kesungguhan, betul tak Ustaz? Adakah dia Betul. kesungguhan untuk menghafaz ke ataupun dia punya kesukaran untuk belajar nak menghafaz? Dua-dua aspek tu ada cikgu. Sama ada kesukaran dan juga kesungguhan dia. Ah, Okey. Bukannya apa Ustaz? Saya bagi tahu ni sebab bukannya apa? Sebab bila Ustaz menyebut dua benda ni sebenarnya dua dunia berbeza. Satu dari segi pembelajaran budak tu. Yang kedua dari segi dia punya kesungguhan.
Kalau dalam kajian ini adalah dua pemboleh ubah yang sangat berbeza lah. Jadi sebab itu pentingnya dekat bahagian pemerhatian ni. Bahagian pemerhatian ini kelak akan menentukan arah tuju kajian Ustaz. Jadi sekarang ni Ustaz nak fokus kat mana? Ustaz nak fokus kepada sikap budak tu nak menghafal ataupun gaya pembelajaran budak tu? Pembelajaran tu macam mana? Kepada gaya pembelajaran. Okey, okey, tahniah. Okey, jadi memang apa yang saya lihat pun memang lebih kepada gaya pembelajaran budak tu lah. Ustaz nak membantu dari segi pembelajaran murid. Jadi kalau dalam penulisan Ustaz kelak, jangan sebut sangat tau. Jangan sebut sangat tentang sikap budak. Jadi kalau Ustaz sebut, sekali Ustaz sebut pasal sikap budak dalam ni, memang orang akan tertanya-tanya, apa kaitan sikap budak dengan menghafaz? Jadi kalau contoh Ustaz tadi dah kunci untuk pembelajaran, nak mengatasi masalah pembelajaran murid, Ustaz kunci tu. Ataupun Ustaz boleh buat jadual perbandingan. Kan tadi kan saya dah minta Ustaz untuk buat jadual pemerhatian kan. Jadi jadual pemerhatian tu macam contoh sikap dia, jadual untuk tempoh dia menghafaz, apa semua tu kan. Daripada jadual tu bila Ustaz buat perbandingan, rupa-rupanya sikap tu memanglah ada masalah tapi taklah seteruk dari segi dia punya pembelajaran. Maka dengan itu nampak tak ayat dia? Maka dengan itu kita nak fokus dekat gaya pembelajaran. Gitu. Okey ya. Okey, lepas tu barulah keluar statement ni yang ketiga tu. Terdapat beberapa orang murid tahun 5 kenanga tidak dapat menghafal surah Al-Qad ayat 1 hingga 5. Yang ini biasanya kita cadangkan orang murid ni biasa letak terus murid tu siapa. Jangan letak nama sebenar lah, nama murid A, murid B. Buatlah dalam bentuk jadual. Berapa orang? 5 kan? 5 orang murid kan? 5 orang cikgu. 5 orang. Letak tu sana 5 orang. Letak terus 5 orang. Okey, tak dapat menghafal surah Al-Qad 1 hingga 5. Memang dia sampai 1 hingga 5 ataupun ada satu 5 ayat saja keseluruhan. Keseluruhan. Tak payahlah letak Al-Qad 1 hingga 5. Nanti orang fikir ada lagi ayat lain ni, ayat ke-6, ayat ke-7. Letak je keseluruhan tidak dapat menghafal surah Al-Qad secara keseluruhan. Cakap je macam tu. Okey. Daripada keseluruhan murid tahun 5, separuh daripada ni statement lain pula ni. Separuh daripada murid tersebut tak dapat menghafal surah Al-Qad dengan betul. Apa fokus ayat ni? Kalau apa yang saya faham, apa fokus kat sini dari segi betul tak betul tak? Ataupun macam mana? Berdasarkan pemerhatian secara random kita katakan, boleh dikatakan hafazan agak lemah dari segi ingat hafazan, lepas tu lain-lain aspek macam sebutan dan sebagainya lah. Tapi yang 5 orang tadi tu memang yang dikenal pasti macam yang paling lemah lah antara yang separuh tadi. Jadi kita fokuskan di situ. Okey, maksudnya yang dengan betul tu maksudnya dengan lancar lah nak artinya. Dengan lancar, dengan tajwid yang betul lah. Yang itu Ustaz perlu detailkan lagi lah artinya. Ustaz perlu detailkan lagi apa definisi betul tu. Kalau kan tadi Ustaz cerita tentang dapat hafal, tak dapat hafal. Yang ini, yang ayat terakhir ni cerita tentang dia boleh hafal tapi yang dia hafal tu tak lancar, tak betul. Dari segi hukum tajwid apa semua salah. Nampak beza di situ? Nampak beza? So sebenarnya fokus Ustaz nak lebih kepada mana? Nak lebih kepada untuk murid itu hafal tak hafal ataupun murid itu lancar tak lancar dalam menghafal? Kalau boleh kita nak murid tersebut dapat menghafaz dalam masa yang sama, kalau boleh nak lancar supaya bacaan itu jadi sempurna. Termasuklah tajwidnya dan sebagainya. Okey, kenapa saya tanya soalan tu? Sebabnya ia ada kaitan dengan langkah yang seterusnya.
Langkah yang seterusnya dia kena lihat apa fokus ustaz. Ambil contoh kan, ambil contoh. Kalau fokus ustaz adalah hanyalah untuk budak tu dapat hafal tak hafal, maka ustaz punya langkah seterusnya mesti fokus kepada hafal tak hafal. Maka ustaz pun keluarlah teknik-teknik menghafal yang ada di pasaran. Macam tu. Kalau ustaz punya fokus lebih kepada hafalan yang melibatkan apa dia punya tajwid apa semua betul lah. Bacaan betul. Itu dah lain dah. Itu dah lain dah. Dia up sikit. Dia up sikit. Jadi kalau oleh kerana tu saya nak tanya jugalah. Agak-agaknya kalau ni bahagian refleksi. Okey, kita sambung ke refleksi. Daripada pemerhatian tersebut sebahagian murid tak mampu menghafal hafal. Lagi sekali. Lagi sekali ya. Yang ini statement ni dia perlu spesifik tau. Dia perlu spesifik. Tapi berbeza dengan pemerhatian. Pemerhatian tadi dia keluarkan semua data. Dekat bahagian refleksi ni ustaz lebih kepada menghurai dan menghujah. Dekat bahagian refleksi ni. Okey, tak mampu menghafal bacaan surah Al-Qad dengan betul. Letak terus data tadi, data yang pemerhatian tu. Murid hanya dapat menghafal 1-2 ayat sahaja. Letak terus berapa ramai murid tu. Kalau lagi elok, ini bukan refleksi ni yang saya yang saya baca ni nombor 1 dengan nombor 2 ni. Yang ni dah lebih kepada pemerhatian dah ni, masih pemerhatian ni. Dia belum masuk refleksi. Refleksi ni macam mana? Refleksi ni dia lebih kepada menjawab soalan why. Why? Kenapa? Kenapa ustaz nak fokus kepada murid yang 5 orang tu? Itu dia. Jadi kita tengok ayat di sini, hal ini menyebabkan murid suka untuk menjawab soalan dan tak dapat mencapai objektif. Murid tidak mendapati bacaan sebenar dalam Al-Quran. Hal ini berpunca. Itu dia. Itu buat ustaz dia, refleksi tu. Hal ini berpunca daripada murid hilang tumpuan di dalam kelas, pencapaian agak lemah dalam menghafaz ayat Al-Quran dan bahan bantu mengajar yang kurang digunakan. Yang digunakan kurang menarik minat murid. Okey. Nampak ada banyak kata kunci sana tu. Banyak kata kunci kat sana. Jadi untuk bahagian refleksi ni, why ni, biasanya kita cadangkan untuk ustaz buat SWOT analisis. Gunalah tool-tool yang ada seperti SWOT, SWOT, SWOT analysis ataupun RCA, root cause analysis. Okey, RCA, root cause analysis. Okey, ataupun ustaz boleh guna tulang ikan Ishikawa. Dia banyak sebenarnya. Ustaz boleh Google lah. Dia ada banyak. Tapi tak semua tu kita guna tau. Tak semua tu kita guna. Kita pilih mana yang sesuai je. Tapi biasanya lah untuk yang ini, biasanya kita ambil tulang ikan. Kita ambil tulang ikan Ishikawa untuk kita keluarkan dulu dia punya apa? Dia punya cabang-cabang tu, punca-punca-punca tu. Dia macam petaminda sebenarnya juga. Dia macam petaminda. Why? Kenapa? Dia keluar cabang-cabang. Nanti ustaz kajilah tulang ikan Ishikawa tu macam mana. Okey. Bila dah keluarkan poin-poin dia, dari sana ustaz guna 5Y. 5Y. Okey, 5Y. Jadi susun dia why. Kenapa yang pertama? Macam bangau. Kenapa murid tu tak dapat nak menghafal Al-Quran, nak menghafal surah Al-Qad? Kenapa? Kerana budak ni dia tak dapat fokus dalam kelas. Kenapa budak tu tak dapat fokus dalam kelas? Kerana budak tu memang tak dapat ikutlah. Budak tu memang lemah. Kenapa budak lemah? Lagi sekali ulang balik cakap. Jadi dari segi bangau-bangau tu yang susunan 5Y tu pun kena susun betul. Termasuklah yang statement yang last kali tu. Apa yang ustaz cakap? Bahan bantu mengajar, BBM, bahan bantu mengajar yang digunakan kurang menarik. Untuk yang ini, ada tak data ataupun questionnaire ke, survey ke yang menyatakan bahawa BBM yang digunakan tu tak menarik? Nampak maksudnya ustaz dan rakan-rakan geng ustaz ni lah perlulah juga masukkan survey. Sedikit survey lah. Dia survey simple je. Dalam kelas, contoh melalui survey dalam kelas ataupun dalam secara online, didapati bahawa majoriti murid, iaitu seramai 75% menyatakan bahawa BBM tak menarik.
Yang mana BBM ini menyebabkan dia susah nak menghafal. Gitu. Okey ya. Itu je lah yang sebagai penambahbaikan lah di bahagian refleksi ni. Tapi poin-poin tu ada poin tu. Okey. Cumanya bila saya cadangkan macam ni, maksudnya Ustaz boleh tambah baik lah. Ustaz boleh tambah baik dan masuk tu dalam penulisan. Okey. 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 Jadi dari segi data tu lagi sekali kita balik kepada data tadi tu, dan daripada data tu kita huraikan dan masuk dalam refleksi ni kita guna analisis yang berbeza lah. Tapi tak semua analisis yang kita guna. Okey, dan Ustaz kena susun lah apa punca utama dia. Sebab kalau kita salah bagi ubat, kita tak tahu apa penyakit dia dan kita akan bagi ubat yang salah. Okey. Alright, kita pergi ke seterusnya, iaitu tadi tu dia guna kata kunci why kan? Refleksi. Dia guna kata kunci why. Di bahagian merancang ni, kita banyak guna kata kunci how. How. Bagaimana? Bagaimana? Okey. So, sasaran kajiannya 5 orang murid. Okey, yang ini akan berbalik-balik kepada pemerhatian tadi tu kan. Satu cerita kita ni, dia ada kaitan tau. Dia ada kaitan daripada mula sampai belakang. Jadi yang ini cun lah, tak ada masalah. Sasaran kajian yang betul-betul lemah, menghafal surah dengan baik. Dengan baik tu kena kena tukarlah ayat tu baik tu. Saya rasa lebih elok dengan lancar ke ataupun dengan sempurna ke. Dengan apa tata cara apa yang Ustaz cakap tadi? Taranum kan. Tajwid, hukum tajwid yang betul ke, kena detailkan dari situ. Okey. Lepas tu objektif kajian. Objektif kajian mengenal pasti kelemahan kemahiran menghafal. Okey, yang ni kan sebenarnya objektif kajian ni dia lebih pada membantu tu je sebenarnya. Membantu meningkatkan, dia bukan membantu, dia meningkatkan kemahiran menghafal surah Al-Qad. Tu je sebenarnya, meningkatkan kemahiran menghafal surah Al-Qad di kalangan murid. Dan ke Ustaz? Yang mengenal pasti kelemahan apa semua tu, itu dah berlaku dah. Itu berlaku dekat bahagian pemerhatian. Sebenarnya kita punya nawaitu kita ni sekarang ni satu je, iaitu kita nak meningkatkan kemahiran menghafal surah Al-Qad. Kemahiran menghafal ataupun kalau kita letak meningkatkan penguasaan. Kemahiran ni proses tau. Proses. Apa outcome yang kita nak tengok? Outcome kita outcome yang kita nak tengok. Mestilah kita nak tengok budak tu dapat hafal surah tak? Jadi boleh kita kata kat sini objektif kajian adalah meningkatkan bilangan murid yang boleh menghafal surah Al-Qad dengan sempurna. Meningkatkan bilangan murid. Meningkatkan bilangan murid. Yes. Meningkatkan. Dari sana saya nampak itu lebih sesuai lah. Ataupun Ustaz boleh ubah soal sikit lah. Ayat yang saya cadangkan tu. Okey, ini objektif. Okey, seterusnya strategi. Okey, strategi. Okey, yang ini dekat bahagian merancang ni selalu saya cadangkan macam ni. Apa yang macam contohlah kita nak pergi melancong. Okey, kalau kita nak pergi melancong kan kita nak ke Langkawi lah contoh. Kita nak Langkawi. So dalam perancangan kita tu apa yang kita letak? Macam-macam lah. Macam-macam dalam perancangan itu tu. Kita apa baju yang kena bekal, apa jenis peralatan yang kita kena bawa kalau nak ke Langkawi, dah sampai ke airport nanti siapa yang ambil kan. So maksudnya dekat bahagian perancangan ni dia memang detail. Dia memang detail. Jadi sama juga dekat kajian tindakan ni. Dekat kajian tindakan ni kita punya perancangan dia detail. Okey, ambil contoh strategi dia. Apa benda pertama yang Ustaz kena buat? Mengenal pasti masalah ini memang dah berlaku dah. Memang dah berlaku dah. Tindakan awal ini pun memang dah berlaku dah. Perancangan. Ni kita cerita hal perancangan ni. Membina intervensi cut pocket. Pelaksanaan tindakan menggunakan cut pocket hafazan dalam PDP. Biasanya
bahagian ni, bakat bahagian ni, Ustaz buat apa ni, proses untuk menghasilkan Allah. Okay ya. Kenapa Ustaz pilih kad? Dalam banyak-banyak cara, dalam banyak-banyak cara di dunia ni, kenapa Ustaz pilih kad? Boleh Ustaz jelaskan saya Kak? Dalam banyak-banyak cara, kenapa? Dalam banyak cara, kenapa Ustaz pilih kad? Pada pandangan kami, bila kita memakai kad, so saya mohon cas low battery. Maaf cikgu, low battery tu. Oh, okey, boleh. Jadi kami memilih kaedah kad kerana memandangkan ianya bersifat yang boleh dibawa ke mana-mana dan juga tidak melibatkan kos yang tinggi. Jadi itu pada pandangan kami memilih kad untuk dia boleh dibawa dan juga atas kos yang tidak tinggi berbanding kaedah-kaedah mungkin yang lain yang mungkin berada di pasaran, jadi mungkin kos dia agak tinggi. Jadi kad ini dipilih untuk senang dibawa dan juga meminimumkan kos. Ini pada pandangan kami lah, cikgu. Okey. Kan lagi wow, ada wow factornya di situ. Mungkin Ustaz boleh cuba cari kajian-kajian yang lepas ataupun kajian-kajian tindakan yang lepas. Maksudnya ada tak Ustaz Hello. Hello, cikgu. Sama dengar saya. Boleh dengar. Putus line. Ya, dapat dengar Boleh cikgu, boleh. Hello, Assalamualaikum. Ustaz Adrian, boleh dengar ke? Saya left baru masuk balik. Hello, Assalamualaikum. Ya, hello. Putus line. Betul lah. Dapat. Aduh, ini kita guna line lain ni. Okey, dekat mana tadi kad poket hafazan Okey, Ustaz. Kenapa Ustaz boleh jadi faham yang saya sampaikan tadi tu? Maksudnya dekat kad poket hafazan tu. Kad poket hafazan tu kalau boleh Ustaz cari apa penulisan-penulisan ataupun pengkaji-pengkaji yang lain yang ada menyatakan bahawa bila dia guna kad poket hafazan tu dia berkesan dan memberi impak dari segi hafazan budak. Jadi dia bukan apa tahu sebab dalam bahagian merancang ini kita nak cari alternatif yang terbaik. Bukannya semata-mata kita bincang sama-sama kita okey, jomlah kita buat ni. Boleh je sebenarnya. Kalau kita bincang kita nak guna cara kad poket hafazan dengan alasan mudah, jimat bajet, senang nak buat. Jadi tapi kita nak try lah, kita tak tahu lagi dia punya impak dia kan.
Tapi kalau ada penulisan ataupun ada kajian-kajian yang lepas, kita boleh guna hujah dia orang ataupun dapatan dia orang. Cakaplah daripada kajian yang lepas berdasarkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Ashraf. Saya bagi contoh lah Ustaz Ashraf. Dia menyatakan bahawa penggunaan kad poket hafazan ni telah berjaya meningkatkan hafalan. Meningkatkan bilangan murid yang menghafal surah Al-Qad. Maka dengan itu boleh digunakan sekolah-sekolah lain. Kata dia lah dalam kajian itu. Lepas tu dia tambah lagi tau. Dia tambah lagi. Mungkin penggunaan kad poket hafazan ini perlulah diberi pantauan. Selalu diberi pemantauan. Ini contoh lah. Ini contoh dia. Jadi daripada ayat-ayat tu, daripada dapatan kajian-kajian yang lepas, Ustaz pun dah dapat gambaran. Okey, kita nak buat kad poket hafazan. Kita kena buat satu sistem. Kita kena buat satu sistem supaya kad tu tadi dia bukannya kad semata-mata, tapi kita ada cara penggunaan kad itu. Ada sebelum guna kad, semasa guna kad, sebelum guna kad, macam itu. Itu yang saya maksudkan tadi Ustaz. Dengan macam mana perancangan Ustaz terhadap kad tu. Dia bermula daripada pemilihan, lepas tu apa hujah dia, kenapa Ustaz pilih kad tu. Lepas tu kena nyatakanlah macam mana kad itu berfungsi. Lagi baik, lagi elok, dekat bahagian ni kan, dekat bahagian merancang ni, Ustaz letak sekali dia punya satu gambar. Okey. Kira evidence lah ni. Gambar penghasilan kad. Gambar contoh-contoh kad. Ustaz saya tak nampak kan dalam slideshow ni. Saya tak nampak kad hafazan tu. Lepas tu penghasilan kad tu digunakan. Letaklah satu dua gambar. Nak lagi elok, nak lagi power, Ustaz bagi link. Link tu sebenarnya video tau. Link tu pergi ke YouTube, yang mana video tu Ustaz dah siap edit dan dah upload dalam YouTube. Jadi pembaca tu bila boleh tengok, boleh rujuk video ni untuk dari segi penggunaan kad hafazan tu. Lagilah power lah. Okey. Sama juga dalam ni bila Ustaz nak membentang, Ustaz boleh masukkanlah gambar-gambar tu. Lagi video kan, memang menarik lah kalau dibentangkan. Gitu. Okey ya. Alright. Okey, nampaknya saya berjaya masuk. Okey. Dapat dengar Ustaz? Dapat. Okey. Inilah masalah kita ni dengan internet ni. Sudah. Okey. So yang saya maklumkan tadi dah jelas ya Ustaz? Jelas. Okey. Okey. So maksudnya dekat intervensi ni, kad poket hafazan menggunakan kaedah akronim, tikrar, tasmik, tak ada masalah ni. Cumanya Ustaz perlu tambah Ustaz perlu tambahlah macam video penggunaan ataupun gambar-gambar penggunaan budak guna kad tu kan. Tunjuklah kad tu. Dia kata, lepas tu Ustaz kata ni, poket hafazan bersaiz kecil. Nak lagi elok, Ustaz letaklah berapa saiz dia. Berapa cm kali berapa cm dia punya saiz. Ni memang detail lah. Memang detail. Okey, lepas tu mudah dibawa ke mana-mana oleh murid. Yang ni hati-hati sikit lah kataan ni. Mudah dibawa ni. Ada pula dia masuk ke tandas bawa tu juga. Yang ni kena jagalah. Kena jagalah. Ustaz kena atur betul-betul ayatnya lah. Okay. Memanglah mudah dibawa ke sana ke sini. Cuma yang tadi ke tempat-tempat yang suci lah. Ke tempat-tempat yang suci. Okay, lepas tu kad ni terdiri daripada pelbagai warna. Untuk menarik perhatian murid untuk menghafaz. Itulah itu yang saya kata tadi. Saya tak nampak kad tu macam mana. Ada tak kad dekat tangan Ustaz? Ada tu dah diedarkan kepada murid. Jadi secara murid sekolah. Oh. Jadi diedarkan.
Maksudnya dekat tangan Ustaz tak ada salinan tak ada kopi. Kad hafazan tu. Ada kopi. Tidak ada pada guru yang buat kad itu. Okey. Alright. Okey, seterusnya kita lihat yang ini pula, kaedah pengumpulan data. Okey, yang ini masih dalam perancangan kan? Okey, dalam perancangan. So, yang inilah yang sebenarnya dari mula pemerhatian lagi kita guna. Dari segi ujian saringan, pemerhatian, satu lagi pemerhatian, dan satu lagi adalah analisis dokumen. Analisis dokumen ni boleh Ustaz jelaskan ke macam mana? Aktiviti dokumen ni ialah menggunakan lembaran kerja surah Al-Qad, di mana analisis tu, lembaran kerja tu dikendaki menulis semula surah Al-Qad dengan ikut tertib susunan 1 hingga ayat 5 tadi. Jadi dari segi dokumen tu pun ada yang murid yang tak dapat susun surah Al-Qad ayat 1 hingga 5 mengikut susunan yang betul. Itu dokumen yang kami gunakan untuk eviden dokumen. Di mana lembaran kerja yang ditanda oleh guru ada yang tidak dapat menyusun menulis ayat itu dengan betul pada lembaran kerja. Okey, jelas. Lembaran kerja itu. Okey, cumanya tadi dekat bahagian analisis dokumen ni Ustaz perlu nyatakanlah. Nyatakan apa jenis dokumen yang dianalisis. Macam tadi Ustaz cakap lembaran kerja nak. Lembaran kerja. Jadi lembaran kerja itu adalah dia punya analisis dokumen. Okey. So itu secara pendetailannya lah. Okey. Dan perlulah adanya apa kata orang ada pre and post kan. Pre-test and post-test kan. Pre-test, post-test. Maksudnya sebelum dia guna tu dan selepas dia guna berdasarkan lembaran kerja yang sama, ada perubahan, ada peningkatan kan. Ini masih dalam bahagian perancangan ni, kita belum tengok lagi. Okay. So apa yang berlaku bila dah dalam perancangan, ini kita melaksanakan tindakan. Okay. Apa bezanya tadi Apa bezanya tadi dengan merancang? Merancang yang melaksanakan tindakan. Merancang tu dia lebih kepada apa yang kita nak buat. Merancang kita apa yang kita nak buat. Kalau melaksanakan tindakan ni apa yang kita dah buat. Apa yang kita dah buat. So dekat merancang dekat melaksanakan tindakan ni apa yang kita dah buat, kita cakaplah. Dia pegang kata kunci ni Ustaz. Bukannya lagi dia tak ada cerita lagi lah siapa terlibat, bila dilakukan, apa yang kita dah buat. Kita cakap lah, ini ubahlah ni, siapa terlibat ni. Kita ubah ayat dia. Kita dah kad hafazan tadi tu telah digunakan. Ayat dia semua telah. Telah digunakan oleh 5 orang murid tahun 5 kencana dan telah diberi intervensi ataupun teknik hafalan apa semua tu. Macam apa yang kita rancang lah. Bezanya ayatnya dalam ni adalah telah. Okay. So apa yang menggunakan intervensi pocket. Macam mana cara dia guna? Bila dia guna? Berapa kali kekerapan dia guna? Yang nak lagi elok, Ustaz letak timeline dalam ni. Timeline. Tahu timeline? Dia punya carta perbatuan. Carta perbatuan. Ambil contoh lah. Benda ni tadi digunakan oleh murid dah bermula daripada bulan 5. Bulan 5, sepanjang bulan 5, minggu pertama Ustaz akan tengok balik. Minggu kedua Ustaz tengok balik. Macam tu. Macam mana penggunaan kad tu. Dia memang detail lah. Dia siap dengan perancangan, jadual pelaksanaan dia macam mana. Gitu. Okey. Bagaimana dilakukan? Ni yang penting. Bagaimana dilakukan ni? Yang ini bagaimana dilakukan? Ini yang perlu dinyatakan dalam perancangan tu. Yang ini semua ayat ni, semua cerita-cerita ni. Yang ini semua ni masuk dalam perancangan. Masuk dalam perancangan. So dalam apa yang dia buat, kita just ulang balik lah. Tapi janganlah copy paste, kita ringkaskan lagi lah. Benda ni kita dah tahu dah kan dalam bahagian perancangan kan. Cuma dekat bahagian apa yang kita dah buat, kita cakap lah. Murid dah diberi kad dan telah pun melaksanakan proses seperti mana yang kita dah bincangkan sebelum ini. Okay.
So last kali kita buat pemerhatian. Dah kita buat merancang tu, kita buat pemerhatian lagi sekali. Seperti biasa, pemerhatian. Bila masuk pemerhatian, dia mesti ada data. Dia mesti ada data. So adakah kad hafazan membantu murid menghafaz surah? Ya. Tak payah macam ni lah Ustaz. Dia terus kepada terus kepada apa yang didapati. Contoh, cakap teruslah berdasarkan hasil pemerhatian yang dibuat, 5 orang murid tadi telah menunjukkan peningkatan dari segi hafazan surah Al-Qad. Dan apa lagi? Dari segi kelancaran telah pun menunjukkan peningkatan juga. Tapi yang ini kan jangan main ayat je. Biar ada data. Buatlah jadual. Ada jadual, ada graf perbandingan sebelum dengan selepas. Okey. Daripada situ memang wow lah bila membaca penulisan ustaz, memang wow lah. Okey. Lepas tu tambah lagi dari segi lembaran kerja tu. Kan tadi tu hafazan kan secara lisan kan. Kalau ada lah tulis tu, semakan dokumen. Kalau yang bertulis tu semakan dokumen. Jadi semua evidence tu tadi dikeluarkan semula dan kita bandingkan dengan data yang kita dapat sebelum ni. Data yang kita dapat sebelum ni. Okey, itu cara kita buat dalam pemerhatian ni lah. Macam ni juga, ni lah betul ni. Cuma yang ni kita lebih sesuai kita letak dalam bentuk graf lah. Dalam bentuk graf. Yang ini dari segi ujian lisan Itu ujian tasmih yang dijalankan pada murid. Okey. Ada eloknya dekat bahagian ujian tasmih ni, ujian lisan ni, ustaz nyatakan juga dia punya kriteria yang dikaji tu, yang diuji tu. Ambil contoh, dapat hafal tak hafal, satu. Yang kedua, lancar tak lancar. Yang ketiga, tajwid apa semua tu betul ke salah. Dia detailkan lagi lah. Kan tadi ustaz ada sebut pasal tu kan, 3 perkara ni kan. Jadi ustaz keluarkanlah data-data ni. Yang macam ni, murid A 2/5 ujian 1, lepas tu lepas tu ujian 2 4/5, ujian 3 5/5. 5/5 ni maksudnya apa? 5 ayat 5 ayat dalam surah tu. Keseluruhan surah dia boleh menghafal 5 ayat daripada keseluruhan surah tu. Ada 5 ayat. Jadi 5/5 tu maknanya dia boleh menghafaz surah Al-Qad itu tadi. Okey, kalau macam tu jadual ni kena ubah Jadual ni kena ubah lah. Jadi tukarlah jadual bilangan ayat yang dihafal. Macam tu. Kalau nak kata dari segi kelancaran, jadual lain pula. Lancar tak lancar. Lepas tu dari segi tajwid, penggunaan tajwid pas semua betul tak betul. Itu jadual lain pula. Satu saya selalu cadangkan, gabungkan ketiga-tiga jadual tu, gabungkan ketiga-tiga jadual tu buat dalam bentuk graf. Kena smart sikit lah graf tu. Macam mana? Okey Alright. Refleksi. Refleksi ni macam tadi jugalah. Bagaimana kita nak reflect balik daripada data tu. Rupa-rupanya bila kita guna kad ni apa berlaku. Ini yang kita reflect. Biasanya dekat bahagian refleksi ni kita guna 3 elemen yang besar. Kita letak 3 elemen yang besar. Apa dia Ustaz? 3 elemen yang besar. Yang pertama adalah kekuatan. 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 Ada tak kekuatan kad hafazan dalam yang Ustaz buat ni? Kita tengok kekuatan. Setiap kali PDBC 5 orang murid fokus dipanggil untuk disemak. Ini bukan ini masih tindakan ni. Murid diberi peluang untuk melihat kad hafazan. Ini masih tindakan. Murid diminta untuk menutup semula kad. Ini masih tindakan. Ulang, banyak kali ulang. Hasil didapati, ni baru refleksi. Ni baru refleksi. Didapati 4 orang murid dapat menguasai mencapai objektif kajian. 4. Seorang lagi mana? Tadi kan 5 orang. Manakala seorang lagi tak dapat menghafal surah Al-Qad sepenuhnya. Okey. Yang ini Ustaz kena detailkan lagi ni. Ni sampai titik ni. Sampai titik ni.
Ustaz kena detailkan lagi, ini kita panggil dia sebagai kekuatan. Okey, ini kita panggil dia sebagai kekuatan. So, 4 orang murid itu tadi, apa dia punya penguasaan dia? Dapat menghafal, lancar, lepas tu satu lagi tu dari segi tajwid dia pun betul. 4 orang ni. Yang seorang lagi ni tak dapat. Daripada tiga kategori tadi tu, kelancaran, hafazan dengan tajwid dia masih tak betul lagi. Jadi dekat situ ustaz kena reflect. Dia ada 3 elemen tadi kekuatan, kelemahan, lepas tu satu lagi adalah cadangan penambahbaikan. Cadangan penambahbaikan. Jadi murid yang tidak menguasai ini diberi tempoh untuk menghafaz kembali surah Al-Qad dan akan disemak dari masa ke semasa. Diberi tempoh berapa lama? Perlu guna kad balik ke tidak? Biasanya dekat bahagian refleksi ni, cadangan penambahbaikan, biasanya kita menambah baik kad yang kita guna. Kad hafazan tadi kan, kita tambah baik, kita upgrade ya. Kita upgrade kad hafazan tu. Macam manakah mungkin ustaz kata tak cukup kad hafazan ni, kena tambah satu lagi. Kad tambahan dia. Contoh. Ataupun mungkin dari segi strategi sebelum ni masih guna kad yang sama tapi ustaz ubah dia punya strategi dia. Strategi penggunaan kad itu. Itu mungkin boleh ustaz letaklah dalam refleksi ni. Cadangan penambahbaikan ni. Okey. Jadi saya rasa ini kelebihan. Okey, betul lah ni. Nanti dalam penulisan ustaz letak Yang ni tak ada kaitan sangat ni, mudah dibawa ni. Yang mudah dibawa ni tak ada kaitan sangat. Dia kenapa saya kata tak ada kaitan? Sebab biasanya dalam kita nak cakap benda tu ada kelebihan, biasanya perlu ada disokong oleh data. Disokong oleh data. Kalau data kita tak ada untuk cakap tentang mudah dibawa ke mana-mana, baik tak payah letak baik tak payah letak. Okay. And then itu tadilah untuk merefleksi ni. Kekuatan, kelemahan, kekurangan ya. And then last kali adalah cadangan penambahbaikan. Dan biasanya bila kita dah settle cadangan penambahbaikan, maksudnya kita dah masuk ke dalam kitaran yang berikutnya. Gitu. Okey Ustaz. Boleh jelas apa yang poin-poin yang saya sampaikan tu? Jelas cikgu, insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Saya nak bagi ruang ni kepada Cikgu Ismail ataupun Cikgu Jasenia jika ada apa-apa nak tambah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada Ustaz Muhammad Faris. Saya agak lewat masuk disebabkan masalah lain. Cikgu dari sekolah mana tadi? SK Tanjung Manis cikgu. SK Tanjung Manis. Kajian dan meningkatkan kemahiran hafaz surah Al-Qad menggunakan kad poket hafazan. Baik. Saya cuma mungkin Ustaz dan kumpulan Ustaz ini memikirkan selain daripada kad itu, selain daripada penggunaan kad itu, saya melihat tadi 5 orang pelajar itu susah nak, dia tak hafal, tak lancar dan tajwid tak betul. Dan kemungkinan boleh dilihat dari sudut puncanya yang dalam murid tersebut lemah dalam melihat ataupun lemah dalam bacaan huruf-huruf Arab ini, huruf Jawi. Kemungkinan itu adalah punca utamanya dan perlu diambil tindakan intervensi. Salah satu intervensinya ialah memulihkan dia punya kemahiran itu. Punca dia tak hafal bukan dia kemungkinan pelajar ini adalah lemah dari sudut membaca Jawi itu. Itu salah satu yang perlu dilihatlah pada saya lah.
Itu pokok utama dia. Kalau dia bukan masalah jawi itu, mungkin dia masalah lain seperti yang dikaji itulah. Okey, maknanya kalau menghafal ini dia bukan setakat untuk melihat kad itu. Kalau dia lemah dalam bacaan jawinya, pasti dia tak faham juga kan. Mungkin perlu dilihat dari sudut pandang dengar. Yang kad ini adalah pandangan, lihat, visual. Kemudian mungkin dilihat dari sudut perlu ada satu intervensi penggunaan pita suara, rakaman suara, ayat surah Al-Qad itu, supaya dia lebih cepat. Saya tidak mendesaklah, mungkin ini perlu difikir saja. Selain daripada penggunaan kad untuk dilihat, dia juga perlu ada satu visual, telinga dia mendengar. Dan dua kemahiran itu digabungkan untuk memulihkan 5 orang pelajar ini. Pandangan saya lah, penggunaan apakah video rakaman dibekalkan kepada semua 5 orang pelajar ini, selain daripada tindakan di dalam kelas, mungkin dia boleh belajar di rumah. Sebab itu maksudnya tadi itu, kad itu mudah dibawa mana-mana, maksudnya boleh dihafal di rumah. Itu mungkin fungsi dia mudah dibawa itulah. Dan yang ketiga saya nampak di sini, setiap masalah itu ada intervensi dan ada langkah penyelesaiannya. Contohnya tadi itu tak hafal. Masalah dia tak hafal. Apa langkah yang dibuat untuk mengatasi, apa intervensi yang digunakan untuk mengatasi masalah tak hafal ini? Apa yang Ustaz buat? Jadi maknanya untuk mengatasi itu ada tiga masalah, bermaksud ada tiga langkah penyelesaiannya. Ini pandangan saya lah, supaya dia lebih jelas kan. Tak hafal, apa langkah-langkah atau intervensi yang dibuat. Masalah tajwid, bagaimana mengatasinya. Masalah kelancaran, bagaimana Ustaz mengatasinya, masalah kelancaran itu. Dan gabungan daripada ketiga-tiga masalah itu telah menyelesaikan masalah tak hafal pelajar tersebut. Penggunaan tahniah lah, ini penggunaan kad. Penggunaan kad itu tadi adalah satu langkah, satu cara. Langkah-langkah lain dia seperti yang Ustaz nyatakan tadi itu, bagaimana termasuklah data-data yang seperti yang Cikgu Zul nyatakan tadi, perlu jelas dan sebagainya. Jadi pada saya ini adalah satu kajian yang menarik dan kemungkinan bukan difokuskan kepada Al-Qad saja. Kenapa Al-Qad itu menjadi masalah dalam dihafal oleh 5 orang pelajar ini? Macam mana dengan surah lain? Kalau surah lain juga dia ada masalah, kemungkinan dia kajian ini lebih menarik lagi lah. Bukan setakat Al-Qad saja. Dan fungsi kad itu lebih besar. Selain daripada mengatasi masalah Al-Qad, dia sebenarnya fungsinya adalah menyeluruh untuk mengatasi atau memperbaiki masalah hafalan. Menghafal surah-surah lazim. Kalau boleh dibuat begitu. Bukan setakat Al-Qad saja. Itu pandangan saja ya Ustaz ya. Terima kasih di atas kajian ini dan dia membuka satu peluang untuk kita lebih jauh. Tahniah kepada Ustaz dan pasukan Ustaz.
di SK Tanjung Manis. Semoga berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Cikgu Ismail. Ya. Okey, saya nak bagi peluang kepada Cikgu Hajah Seniah jika ada apa-apa nak tambah. Ya, Cikgu Hajah Seniah. Ya. Okey, mungkin line dia tidak apa elok lah. Okey, jadi begitulah tadi ya Ustaz. Saya harap apa yang telah dikongsikan bersama, okey, saya dan juga Cikgu Ismail, Ustaz boleh ambil lah poin-poinnya di sana. Cubalah untuk apa kata orang buat penambahbaikan lah dari segi penulisan. Sebab kita tahu jadi cikgu ni, jadi ustaz ni bukan senang. Nawai itu kita nak budak kita pandai. Kita nak budak kita pandai, terutamanya dalam agama, kita nak budak tu pandai menghafal. Dan budak tu tadi dia sebenarnya bukan dia tak nak menghafal, tapi oleh kerana kekangan dia, oleh kerana tuntutan dalam menghafal, macam contoh tadi tajwid, kelancaran, dia boleh je hafal tapi dia tak lancar, susah juga. Jadi tuntutan tu tadi merupakan isu kepada kita dan kita perlu bantu budak tu. Macam mana? Okey, dan syabas dan tahniah kepada kumpulan Ustaz Faris dan rakan-rakan, Cikgu Fatin, Cikgu Nur Azrin, Cikgu Raisah. Okey, syabas dan tahniah. Semoga kajian tindakan yang dilakukan ini bukanlah hanya kerana arahan. Jadikan ianya satu amalan. Okey, jadikan ianya satu amalan supaya apa kata orang, ini salah satu cara untuk kita buat refleksi ataupun kita muhasabah diri. Sebagai ustaz, sebagai cikgu, kita muhasabah diri semula apa yang berlaku. Macam mana cara yang terbaik supaya kita dapat bantu budak ini untuk mencapai matlamat yang kita inginkan. Terutamanya dari segi pencapaian budak lah. Pencapaian budak. Jadi, terima kasih banyak Ustaz Faris. All the best. Ya, ada apa-apa nak? Ya. Ada apa-apa nak tambahkan Ustaz ataupun nak tanya kah? Soalan pada yang kajian lepas tu dulu. Yang kajian lepas tentang strategi tadi tu. Maknanya konsep dia seolah-olah macam detail review ke tu kalau dalam proposal. Dia lebih kurang. Tapi dia tak sedetail mana macam apa ni literature review. Dia sikit-sikit je. Dia sikit-sikit je. Jadi Ustaz, bolehlah terus buat penulisan. Okey, sebabnya yang Ustaz bentang ni kelak akan terus disimpanlah sebagai penulisan dalam kolokium TS25 kita. Okey. So Ustaz buatlah penulisan tu siap-siap semua. Bolehlah hantar dalam Telegram dulu ataupun hantar personal kepada saya ke Cikgu Ismail ke kalau nak disemak awal. Okey, sebelum di-upload dalam form tu, Google Form tu, dia sekali dengan ni tau, dia sekali dengan pembentangan. Maksudnya Ustaz buatlah slideshow lain, bentanglah lain. Okey, buat pembentangan lain, buat video tu maksima 10 minit. Video pembentangan maksima 10 minit, lepas tu penulisan maksima 15 muka surat. Yang ni saya tengah buat juga ni. Dia punya ni, nak atur balik. Okay. So all the best kepada kumpulan Ustaz Faris dan rakan-rakan sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Okay. Boleh tolong maklumkan kepada kumpulan berikutnya. Mana kumpulan apa ni? Kumpulan Liana. Mana Cikgu Liana? Belum masuk lagi. Cuba hubungi sebentar. Ya, terima kasih Ustaz. All the best. All the best. Ya, tahniah. Cikgu Ismail, terima kasih.